perkataan peradaban membawa erti kebudayaan, tamadun dan kemajuan jasmani dan rohani. Dari segi bahasa Arab pula, perkataan tamadun atau peradaban sering dikaitkan dengan beberapa istilah seperti madinah dan hadarah. Perkataan tamadun lahir daripada perkataan madanah yang mempunyai dua pengertian yang merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Pada istilah kamus dewan mendefinisikan keadaan masyarakat manusia yang dicirikan didasarkan pada taraf kemajuan keadaan dan taraf pemikiran sosial, politik, budaya dan lain-lain yang tinggi. Al-Quran tidak hanya merangkumi perkara yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalat dan juga akhlak, tapi Al-Quran juga membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan manusia seperti asal kejadian, bagaimana manusia dijadikan, diciptakan, proses penciptaan serta matlamat dan tujuan mereka dicipta oleh Allah SWT. Kenapa mereka dicipta oleh Allah? Oleh itu, uraian Al-Quran mengenai penyelesaian permasalahan tingkah laku adalah isyarat kepada transformasi tingkah laku manusia yang dianjurkan bagi membina peradaban yang unggul. Maksudnya ialah penyelesaian di dalam Al-Quran itu tentang cara untuk menyelesaikan masalah bagi membina generasi yang beradab, gitu. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهيج. Menurut Al-Quran, proses kejadian manusia akan melalui 6 peringkat. Yang pertama, nutfah. Pada minggu pertama setelah persenyawaan, kejadian manusia akan terbentuk air mani. Terbentuk melalui air mani seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Insan yang berbunyi, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Seterusnya, peringkat kedua iaitu alaqah. Pada hari ke-7 air mani tersebut akan tertanam di dinding rahim dan berubah menjadi segumpal darah seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghah fakhalaqnal mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Peringkat ketiga, proses kejadian manusia, iaitu mudorah. Pada minggu keempat, kumpulan darah tersebut akan berubah menjadi seketul daging seperti mana yang disebut di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Pada peringkat yang keempat iaitu izham dan lam. Pada minggu kelima, keenam dan ketujuh, mulalah peringkat pembentukan tulang yang mendahului bentuk otot-otot. Apabila tulang berulang telah dibentuk, otot akan membungkus rangka tersebut seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Peringkat yang kelima iaitu nas'a khalqan akhar. Pada peringkat ini, iaitu menjelang minggu ke-8, beberapa perubahan lagi berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya. Kuku-kukunya pun mula tumbuh. Pada bulan keempat, pembentukan uri menjadi cukup lengkap, menyebabkan bagi prenatal bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Walaupun perubahan tetap berlaku, tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja. Baiklah, untuk peringkat ke-6, proses kejadian manusia ialah nafkur ataupun roh. Ini merupakan peringkat terakhir di mana peringkat peniupan roh dalam diri seseorang manusia. Para ulama Islam sepakat mengatakan peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya tubuh badan dan juga organ-organ tubuh termasuklah organ seks. Nilai kehidupan mereka telah pun bermula sejak di alam rahim lagi. Ketika di alam rahim, perkembangan mereka bukanlah satu proses perkembangan fizikal semata-mata, tetapi telah pun mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ikatan kesaksian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Sebagai kesimpulan akhir, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah seperti kain putih, dan ibu bapa lah yang mencorakkannya sama ada menjadi Yahudi Najasyi atau Nasrani. Setiap tamadun akan terbentuk dengan baik jika kita mengikuti dan mengimani ajaran yang dibawa oleh para nabi. Selain itu, untuk mewujudkan tamadun yang terbaik, kita juga hendaklah sentiasa mengikuti dan mematuhi syariat yang telah diberikan kepada kita.